Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membicarakan topik mengenai usaha kerajaan dalam membanteras COVID-19 di Malaysia. Pertama sekali, apa itu COVID-19? COVID-19 ialah sejenis virus yang mengakibatkan berlakunya masalah saluran pernafasan akibat daripada jangkitan virus tersebut. Ianya menyerang manusia melalui pelbagai simptom seperti demam, batuk kering dan keletihan. Ia juga boleh berjangkit melalui pernafasan manusia dan sentuhan. Kes pertama COVID-19 telah direkodkan di Wuhan, China pada Disember 2019. Manakala kes COVID-19 pertama direkodkan di Malaysia adalah pada 24 Januari 2020. Seterusnya, kita akan masuk ke aspek analisis sistem. Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP selama 2 minggu di seluruh negeri yang akan dilaksanakan pada 18 Mac sehingga 31 Mac 2020. Ianya sebagai salah satu langkah untuk mencegah penularan wabak COVID-19. Oleh itu, pelbagai larangan yang telah ditetapkan oleh kerajaan seperti mengadakan perhimpunan, misalnya aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Selain itu, kerajaan telah memberikan bantuan kewangan kepada mereka yang terkesan akibat wabak COVID-19. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah telah mengisytiharkan darurat sebagai langkah untuk memerangi COVID-19 serta meredakan pergolakan politik yang berlaku di negara. Ia dianggap sebagai langkah yang berkesan dan proaktif. Baginda juga menitahkan supaya semua parti politik untuk bersatu dalam usaha mengekang penyebaran wabak virus tersebut serta membangunkan semula ekonomi negara yang berada dalam keadaan kritis. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada saudara Mikael. Terima kasih kepada saudara Adi. Jadi untuk tahap perkembangan, saya membagikannya kepada 3 usaha kerajaan iaitu keberkesanan Perintah Kawalan Pergerakan, penggalakan kerajaan dalam pengambilan vaksin dan pelaksanaan Standard Operating Procedure atau Prosedur Operasi Standard. Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali dengan nama singkatnya PKP merupakan salah satu daripada idea kerajaan dalam membanteras virus COVID-19 ini. Penularan virus COVID-19 ini menjadi lebih stabil dengan adanya Perintah Kawalan Pergerakan. Berdasarkan statistik, bilangan kes pada awal penularan atau lebih tepat pada 14 Mac hingga ke 15 Mac, peningkatan kes berganda sebanyak 5 kali lipat dalam tempoh masa 1 hari. Fasa 1 iaitu pada 18 Mac hingga 31 Mac menunjukkan bilangan kes yang stabil dan bilangan kes sembuh yang meningkat. Perkara ini juga sama untuk fasa 2 PKP pada 1 April hingga ke 14 April. Bahkan bilangan kes sembuh sempat melebihi kes baru pada 6, 8 dan 9 April. Sekiranya ketiadaan PKP ini, peningkatan kes baru yang mendadak berkemungkinan terjadi dan itu semestinya menjadi mimpi buruk untuk setiap rakyat Malaysia. Data dan statistik tidak dapat membohong bahawa PKP berjaya membantu Malaysia mengekang penularan virus COVID ini. Pemberian vaksin juga merupakan salah satu inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat kembali ke kehidupan yang normal. Vaksin meningkatkan daya tahan badan untuk melawan virus ini. Meskipun dijangkiti, keadaan pesakit tidak akan separah yang sebelumnya. Pada awal pemberian vaksin, golongan Barisan Harapan merupakan target utama kerajaan kerana risiko pekerjaan mereka yang tinggi. Sebanyak 500 ribuan lebih pekerja Barisan Harapan yang menerima vaksin ini pada awalnya. Pelan Pemulihan Negara atau PPN merupakan peluang kerajaan untuk meluaskan lagi pemberian vaksin ini kepada rakyat. Pemberian vaksin diberikan pada fasa 1, 3 dan 4 PPN yang di mana untuk setiap peralihan fasa penurunan kes dan target pemberian vaksin harus ditepati. Dengan sempurna peralihan fasa PPN ini, vaksin membuktikan bahawa ia membantu dalam menurunkan bilangan kes aktif di Malaysia. Standard Operating Procedure atau SOP merupakan satu norma baru yang diperkenalkan kepada rakyat dalam misi memutuskan rantai COVID-19 ini. Keberkesanan SOP ini bergantung kepada diri masing-masing rakyat sama ada untuk mematuhinya ataupun tidak. Tetapi keberkesanan SOP ini tidak dapat dihiraukan kerana ia sangat membantu dalam memulihkan ekonomi Malaysia dan sambutan perayaan yang sudah lama tidak disambut oleh rakyat Malaysia. Sebagai contoh, sambutan Raya Korban di Johor berjaya dilaksanakan dengan sempurna tanpa penambahan kes baru atau lebih tepat tiada kluster ibadah korban ditemukan. Semestinya SOP bukan sahaja untuk perayaan atau ekonomi tetapi juga untuk kehidupan harian yang semestinya bakal membantu dalam pengurangan kes COVID-19 ini. Terima kasih daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada saudara Faris untuk kemajuan sosial. Terima kasih kepada saudara Mikael kerana memberikan saya peluang untuk menyampaikan maklumat. Saya akan menyampaikan maklumat tentang kemajuan sosial.
Kemajuan sosial yang dapat dilihat selepas berlakunya penyebaran wabak COVID-19 ini adalah pengenalan SOP yang diperkenalkan pada Mac 2020. Ini untuk menyekat penyebaran penyakit COVID-19. Antaranya ialah penjarakan sosial dan pemakaian pelitup muka di kawasan awam. Ini merupakan usaha awal kerajaan untuk memastikan rantaian COVID-19 terputus. Semua rakyat perlu mematuhi norma baru ini. Walaupun pada awalnya agak susah bagi rakyat untuk mengikuti gaya hidup yang baru ini. Ini kerana rakyat sudah terbiasa dengan gaya hidup yang sebelumnya. Tetapi setelah hampir 2 tahun, semua rakyat dapat menyesuaikan diri dengan norma baru ini. Sekian, saya akan menyerahkan kepada saudara Danish untuk menyampaikan maklumatnya. Terima kasih Faris sebab memberi peluang saya untuk bercakap. Kali ini saya akan terangkan bahagian saya iaitu kebudayaan merentas etnik. Pandemik COVID-19 yang semakin berluasa ini menyebabkan timbulnya pelbagai masalah dan kekangan bagi kerajaan untuk menghalang pandemik ini menjadi semakin teruk. Di samping itu, Malaysia juga telah mencatatkan beribu-ribu nyawa yang tidak bersalah telah menemui kematian akibat daripada wabak yang sangat dahsyat dan tidak ada penawarnya. Oleh itu, kerajaan telah mengambil keputusan yang sangat drastik dengan mengumumkan peraturan baharu iaitu Perintah Kawalan Pergerakan atau lebih dikenali sebagai PKP. Peraturan baharu yang telah berkuasa ini adalah wajib dipatuhi ke atas seluruh warga Malaysia tanpa mengira kaum atau bangsa. Perkara ini telah mengakibatkan pelbagai cabaran kepada warga Malaysia yang mengamalkan pelbagai perayaan dan kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan norma baharu ini. Bagi kaum Melayu, sambutan Aidilfitri tidak boleh bergerak merentas negeri atau negara untuk balik ke kampung halaman. Solat sunat Aidilfitri hanya terhad kepada kadar yang ditetapkan sahaja dan perayaan hanyalah secara sendiri, iaitu penghuni rumah sahaja. Lawat kubur adalah tidak dibenarkan sama sekali. Bagi kaum India, upacara sembahyang dibenarkan pada hari pertama Deepavali sahaja. Selain mematuhi SOP yang ketat, penganut yang hanya boleh mengamalkan program ibadah dengan waktu yang ditetapkan sahaja. Manisian yang diberi secara berbungkus dan penganut mesti bersurai setelah habis. Bagi kaum Cina, aktiviti utama iaitu acara makan keluarga dibenarkan dengan bilangan orang yang tertentu serta SOP yang sangat ketat. Upacara sembahyang di rumah ibadat pula bagi penganut perlulah mengikut SOP yang ditetapkan untuk rumah ibadat. Bagi kaum lain pula, penganjuran rumah terbuka dan nyanyian carol adalah tidak dibenarkan berdasarkan peraturan SOP untuk perayaan Christmas. Upacara sembahyang Christmas pula hanya pada 2 hari yang dekat dengan Christmas dan penganut melakukan ibadah berdasarkan waktu yang ditetapkan sahaja. Untuk sambutan di rumah, hanya kadar tertentu sahaja dibenarkan mengikut keluasan rumah kediaman. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada rakan seterusnya iaitu Hanif. Terima kasih kepada saudara Danish atas penerangan yang baik dan menarik. Seperti mana yang kita semua tahu, pandemik COVID-19 merupakan ancaman wabak yang ditakuti manusia pada zaman kini. Ini kerana wabak berkenaan telah meragut banyak nyawa tanpa mengira latar belakang dan keturunan. Sebagai pemerintah, adalah menjadi tanggungjawabnya untuk menjaga ketenteraman dan keamanan negara. Jadi, antara tanggungjawab yang dilaksanakan oleh kerajaan ialah menggalakkan semua rakyat untuk mengambil vaksin. Ini kerana vaksin COVID-19 dapat meningkatkan imunisasi dalam badan manusia. Dengan itu, rakyat dapat hidup dalam keamanan walaupun di dalam norma baharu. Seterusnya, kerajaan meminta semua pihak untuk menghentikan penyebaran berita palsu mengenai COVID-19. Ini kerana rakyat pada masa kini mudah mempercayai berita yang mereka dapat tanpa kaji selidik dahulu isinya. Sekian daripada saya dan saya serahkan kepada Faris untuk penutup. Terima kasih kepada saudara Hanif atas maklumat tersebut. Kesimpulan yang dapat disimpulkan daripada tajuk ini ialah terdapat pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memangkas penyebaran COVID-19 ini. Walaupun terdapat beberapa kesan yang kurang memuaskan hati untuk rakyat yang berlaku semasa dalam tempoh tersebut, tapi kita perlu mengakui bahawa perkara tersebutlah yang membantu negara kita bangkit semula selepas berlakunya penyebaran COVID-19. Oleh itu, kita sebagai rakyat harus mematuhi segala perintah yang diberikan kerajaan kerana ini semua adalah untuk kebaikan semua rakyat. Sekian, terima kasih daripada kumpulan saya.